KPM. Saya nak beli tapak ni, tapi duit saya tak cukup lagi. Tak apa, saya jalan lagi satu pusingan. Silakan, Nisa. Baik. Saya baling dadu ini. Kita tengok. 5. Silakan, Nisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Kena sama 100. Kurang lagi duit saya. Tapi tak apalah. Saya dapat gaji. Baik. Okey. Giliran cikgu pula. Silakan, cikgu. Terima kasih, Nisa. So, saya baling pula. Silakan. Oh, nampaknya 10. 10. Baik, Kita silakan, kira. cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, rumah siapa berada di situ? Itu tapak saya, cikgu. Memalangkan saya ada rumah, cikgu kena bayar sewa kepada saya. 200 pound. Cukup ke duit saya ni, Nisa, sebenarnya ni, Nisa? Silakan buat pembayaran. Oh, saya pulangkanlah 200 pound untuk Nisa. Baik, terima kasih, cikgu. Banyaknya duit saya. Lupa. Bakinya, cikgu. Oh, terima kasih. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Sekarang barulah banyak duit. Nisa nak buat apa duit banyak-banyak tu sebenarnya tu? Cikgu, kalau saya ada duit banyak ni di dunia yang nyata, mestilah saya nak shopping. Saya nak beli macam-macam. Baju, makanan, peranti terbaru, apa lagi, komputer, televisyen, semualah. Rumah aja belum lagi. Banyak sungguh permintaan Nisa. Betul. Adakah lebih baik kita simpan untuk masa depan kita? Simpan untuk masa depan? Bagus juga. Tapi saya nak duit saya terus bertambah, cikgu. Okey, semacam tu, mari kita masuk kelas kita dulu. Kita masuk kelas? Ya. Okey, baiklah, cikgu. Kita tahulah kat mana duit kita nak dilaburkan. Baik, jom kita kemas dulu. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Satu lagi episod kita akan bawakan anda mata pelajaran yang menarik untuk kita sama-sama pelajari dan ulang kaji. Dan hari ini mata pelajaran kita adalah matematik. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kita nak pelajari pada hari ini, jom kita persilakan guru kita iaitu Cikgu Nurul Ainul Huda Badrul Hisham yang merupakan guru matematik dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara. Assalamualaikum, cikgu, apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam, Nisa. Selamat pagi. Seronok ya kita main permainan ni. Lupa pula nak masuk kelas hari ini. Tak apa. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita hari ini, saya tanya tajuk dahulu, boleh, cikgu? Boleh, tak ada apa masalah. yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Silakan. Hari ini kita akan mempelajari tajuk pelaburan. Pelaburan? Macam mana nak melabur tu? Tapi saya tak nak belajar sorang-sorang, cikgu. Saya nak ajak kawan-kawan, boleh? Boleh. Untuk masuk ke kelas bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi di mana rakan-rakan saya? Ada yang dah masuk ke kelas ke? Hai semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, salam sejahtera. Wah, manis-manislah rakan-rakan kita ni. Jadi jom kita nak minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing. Boleh ya kawan-kawan? Saya akan panggil nama. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Haziq. Silakan Haziq, perkenalkan diri anda. Haziq, suaranya tak dengarlah, Haziq. Sila buka mikrofonnya. Okey, silakan. Okey. Itu dia rakan kita yang bernama Haziq Ahtar dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara, Perak. Kita akan teruskan dengan pelajar seterusnya. Silakan Alia, perkenalkan diri anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Alia Uzma. Boleh panggil saya Alia daripada Sekolah SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Perak.
Terima kasih Alia. Kemudian kita ada Azima. Silakan Azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azima binti Amal Lutfi. Boleh panggil saya Azima daripada SMK Tun Muda Abdul Aziz Sungai Siput, Perak. Terima kasih. Kemudian kita ada Nazif Nur Airil. Silakan Nazif. Ya Nazif, silakan. Alamak, hilang pula kawan kita. Tak mengapa, kita akan kembali kepada beliau selepas ini. Kita teruskan dengan Nuris. Silakan Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nuris Danish bin Azmi. Boleh panggil saya Danish daripada SMK Tun Muda Abdul Aziz. Baik, terima kasih. Kita panggil Danish ya. Okey, Kak Nisa tanda Danish. Baiklah, seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Razif. Silakan Razif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razif bin Nazirul Zakanisa. Boleh panggil saya Razif. Salam kenalan. Salam perkenalan. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita. Semuanya dari SMK Tun Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara, Perak. Baiklah, sebelum kita bertanya dengan cikgu kita iaitu Cikgu Ainul tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, jom kita sama-sama tonton video yang telah disediakan untuk anda semua. Jom kita saksikan. Jika saya punya duit simpanan yang banyak, sebahagian saya akan simpan dalam ASB untuk tujuan pelajaran saya di masa akan datang. Saya akan minta mak ayah saya beli rumah ke, tanah ke dan lain-lain untuk kegunaan keluarga. Kalau kami dah ada rumah hasil simpanan saya tu, hasil sewaan tu kami akan gunakan untuk menambah pendapatan keluarga saya setiap bulan. Topik pelaburan ini merupakan topik yang cukup menarik bagi saya. Dalam topik ini, kita dapat mempelajari dengan lebih dalam tentang konsep pelaburan. Pelaburan ialah apabila sesuatu pihak menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa yang akan datang. Ada sesetengah pihak yang menukarkan wang tersebut dalam bentuk aset dan mengharapkan aset tersebut menghasilkan pendapatan dan bertambah nilainya pada masa-masa yang akan datang. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa depan dalam bentuk pendapatan dan juga keuntungan modal. Maksudnya, bila kita ada sedikit simpanan, kita gunakan simpanan kita itu bagi lagi bertambah untuk gunaan masa depan. Baiklah, itu dia perkongsian dari rakan-rakan kita. Ada yang kata nak beli tanah, nak beli rumah berkaitan dengan tajuk pelaburan kita. Sebelum saya tanya cikgu apa yang kita nak pelajari pada hari ini, saya nak jemput Cikgu Ainul untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita. Silakan Cikgu. Sanitasi tangan kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih. Rakan-rakan di rumah jangan lupa ya, pelitup muka, penjarakan fizikal, kerap cuci tangan. Itu adalah langkah-langkah SOP yang perlu kita ambil. Baiklah Cikgu Ainul, apa yang kita nak pelajari hari ini berkaitan dengan tajuk kita iaitu pelaburan. Silakan Cikgu. Berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk pelaburan. Okey. So, kita akan mengetahui apakah jenis-jenis pelaburan. Jenis-jenis pelaburan. Okey. Apakah risiko dan pulangan daripada setiap jenis-jenis pelaburan tersebut. Ya. Seterusnya kita akan belajar nilai pulangan pelaburan. Baik. Saya tertarik dengan bahagian risiko. Sebab kita tahu setiap apa yang kita lakukan ada risikonya, termasuklah dalam pelaburan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan teruskan kelas kita selepas ini. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan topik pelaburan bersama-sama Cikgu Ainul dan juga rakan-rakan saya dari SMK Toh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara, Perak. Jadi jom kita pun tak nak buang masa, rakan-rakan di rumah bersedia dengan pen dan kertas dan juga buku untuk anda rujuk. Rakan-rakan di Google Meet, kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Macam ni. Malu pula semua. Ya, baiklah. Jadi saya lihat rakan-rakan saya pun sudah bersedia. Jom Cikgu Ainul, kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. So kita akan teruskan pada tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan matematik pengguna. Okey, tajuknya ataupun lebih spesifiknya kepada tajuk pelaburan. Okey, kita teruskan. Okey, kenapa tajuk pelaburan ini diajar pada tingkatan 3 ataupun lebih senangnya kepada pelajar sekolah menengah? Okey, disebabkan antaranya yang berlakulah labur untuk masa depan, didik generasi menabung dan ini adalah berkaitan dengan apabila kita dah bersara nanti. Ya. Okey. So, jadinya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan, ini adalah buku panduan pengajaran dan pembelajaran pendidikan keuangan berkaitan dengan keuangan sahaja. Ya. Okey, so cikgu-cikgu di Malaysia akan menggunakan buku ini sebagai panduan untuk mengajar tajuk keuangan. Ini termasuk di dalam silibus KSSM yang terbaru ya, Cikgu? Ya, ini termasuk dalam KSSM yang terbaru. Okey, so hari ini kita akan pergi kepada objektif pembelajaran iaitu simpanan dan pelaburan. So simpanan sahabat saya telah terangkan dahulu pada slot yang terdahulu. Okey, hari ini kita akan masuk sahaja berkaitan dengan mengenal pasti pelbagai jenis pelaburan, membuat pengiraan yang melibatkan jenis pulangan pelaburan serta menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Okey, so sebagaimana yang kita pernah tahu, simpanan merupakan pelaburan dan pelaburan juga merupakan simpanan. Okey. So kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Boleh. Okey, so aktiviti ini ada dalam buku pengajaran dan Okey, so standard pembelajaran adalah mengenal pasti pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. So aktiviti yang kita jalankan ialah aktiviti mencari maklumat daripada beberapa institusi keuangan atau agensi yang berbeza secara berkumpulan melalui pelbagai kaedah seperti lawatan, temu bual dan rujukan. Okey, murid meroka jenis-jenis pelaburan daripada aspek-aspek yang relevan termasuk risiko dan pulangan untuk mencapai matlamat keuangan. Okey, dan akhir sekali murid akan membentangkan hasil dapatan mengikut kreativiti masing-masing. Ya, baik. Okey, disebabkan situasi pandemik sekarang, so kita tak bolehlah nak buat pelbagai kaedah tu kan. Okey, selepas lawatan, temu bual ataupun rujukan. So anak-anak murid kita di studio telah pun melawat beberapa laman sesawang yang sesuai. So mari kita dengarkan antara dapatan mereka. Apa maklumat yang mereka cari. Ada yang nak kongsikan, boleh angkat tangan. Kita nak lihat siapa nak kongsikan hasil pencarian anda berkaitan nampaknya dengan kita ada tangan hijau di situ nampaknya. Tangan hijau, di mana tangan hijau anda? Siapa tadi? Okey, silakan Danish. Hasil daripada penerokaan saya di laman sesawang, terdapat 3 jenis pelaburan. Saya akan berkongsi jenis pelaburan yang pertama iaitu amanah saham. Baik. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertaliah dalam bidang pelaburan. Syarikat unit mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Tahap risiko yang rendah dan tahap pulangannya adalah sederhana. Contoh amanah saham ialah ASB, ASM dan sebagainya. Baik, terima kasih Danish. Satu penerangan yang begitu berinformasi ya. Terima kasih. Double thumbs up. Okey. Okey, kita dengarkan juga sebab dia ada 3 jenis pelaburan. So kita dah dengar yang pertama. Betul. So kita dengarkan yang kedua pula. Apakah dapatan mereka? Siapa nak kongsikan pelaburan yang kedua, jenis pelaburan yang kedua? Okey, siapakah yang angkat hijau itu? Azimah. Silakan Azimah. Hasil daripada pemerhatian saya pula, jenis pelaburan yang kedua ialah saham, juga dikenali sebagai equity atau share, mewakili pemilikan dalam sesebuah syarikat. Apabila anda membeli saham, anda menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat dan berhak atas nilai masa hadapan sahamnya dan keuntungannya. Baik, terima kasih Azimah. Itu dia perkongsian jenis pelaburan yang
kedua. Dan kita akan pergi yang ketiga pula ya, cikgu? Ya, betul. Baiklah, siapa yang nak angkat hijau? Kalau hijau, Kak Nisa angkat duit ni lah. Siapa nak angkat hijau? Okey, silakan Razif. Pelaburan yang ketiga pula ialah pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah menawarkan nilai dalam 2 cara, iaitu nilai modal asas hartanah akan meningkat dalam sesuatu jangka masa apabila harga rumah dan tanah meningkat. Yang kedua pula, anda dapat memperoleh pendapatan hasil penyewaan. Seperti juga saham, harga hartanah boleh turun naik. Oleh itu, pelaburan dalam hartanah adalah sesuai bagi pelaburan jangka masa panjang. Baik, terima kasih Razif. Itu dia perkongsian 3 jenis pelaburan dari rakan-rakan kita. Okey, so kita pergi pada aktiviti yang seterusnya. Baik. Okey, so sebelum kita pergi pada aktiviti seterusnya, saya nak minta anak-anak murid saya di rumah, okey, mari kita sama-sama buat satu peta minda yang melambangkan ataupun yang memaparkan, okey, jenis-jenis pelaburan yang terdapat di Malaysia. Baik. Okey. Okey, peta minda cikgu. Saya lukis cikgu boleh? Boleh, silakan. Saya pun nak lukis juga. Rakan-rakan di rumah boleh lakukan peta minda berkaitan dengan jenis pelaburan yang telah dikongsikan sebentar tadi ya cikgu. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan bulatan di tengah. Bulatan di tengah-tengah. Okey, seterusnya. Saya ada alamak. Comot pula nota saya. Rakan-rakan di rumah boleh turut sama lakukan peta minda ini. Peta minda ini akan membantu mereka untuk memahami dengan lebih mudah berkenaan dengan topik yang dipelajari. Okey, baiklah. Okey, sementara mereka menyiapkan peta minda mereka, mungkin cikgu nak bacakan dahulu apakah aktiviti kita yang seterusnya ni, cikgu? Okey, so aktiviti yang seterusnya adalah susulan daripada aktiviti kita tadilah. Okey. Okey, situasinya jika anda baru mula bekerja dengan sebuah syarikat swasta. Okey, gajinya ialah RM3,500 sebulan. Okey, anda bercadang menyimpan sebahagian wang daripada gaji anda untuk tujuan masa hadapan. Okey, soalannya di sini. Bagaimanakah anda menyimpan wang tersebut? Baik. Okey, seterusnya, tahukah anda apakah jenis pelaburan yang boleh anda gunakan? Cikgu kalau tanya saya bagaimana nak menyimpan tu, sukar sedikitlah, maklumlah macam kita dengar tadi, saya ni banyak keinginannya. Tetapi dalam berbelanja kan, mestilah kita kena letak keperluan dahulu sebelum kehendak, betul tak cikgu? Betul. Okey, baiklah, kita nak lihat rakan-rakan kita, ada tak yang dah siapkan peta minda? Kalau ada yang dah siapkan peta minda, ada tak yang nak kongsikan? Boleh tunjukkan di kamera. Okey, kita lihat peta minda mereka. Okey. Kenapa peta mindanya lebih banyak daripada peta minda saya ni? Dia menambah, ada tambah. Wah, semuanya dah siap. Danish, macam mana Danish? Dekat sikit ke kamera. Wah, tahniah semua, memang double thumbs up lah Kak Nisa beri semua kerana telah menyiapkan peta minda mereka. Jadi jom kita teruskan dengan aktiviti kita. Silakan cikgu. So, bagi menjawab soalan-soalan berikut, okey, so kita boleh minta anak-anak murid kita di rumah untuk menjawabnya. So, siapakah yang berminat untuk menjawab soalan? Bagaimanakah anda menyimpan wang tersebut? Siapa nak angkat kad hijau? Okey, Airil, silakan Airil. Saya akan menyimpan sebahagian daripada gaji saya ke dalam ASP, cikgu. Alhamdulillah. Dia nak simpan ke amanah saham. Baik. Okey, ada tak jawapan lain lagi? Siapa lagi nak kongsikan jawapan? Boleh angkat kad hijau anda. Okey, Razif. Silakan Razif. Saya pula akan minta ibu saya menyimpan duit tersebut dan apabila cukup, saya akan minta ibu membeli tanah atau rumah untuk keluarga saya. Wah, perancangan sungguh besar. Tanah dan rumah. Saya pun ada banyak tanah dan rumah tadi. Tapi permainan lah. Okey, baiklah. Kita nak lihat jawapan yang lain, cikgu? Okey, kita teruskan dengan jawapan yang soalan yang kedua. Okey, tahukah anda apakah jenis pelaburan yang boleh anda gunakan? Okey, so yang ini kita minta seorang sajalah pelajar untuk menjawab soalan ini. Boleh. Sebab saya rasa dia boleh untuk memanjangkan apa yang pelaburan yang dia tahu sebenarnya. Baik. Soalan B, cikgu ya? Ya, soalan B. Okey, siapa nak jawab soalan B? Angkat kad hijau anda. Saya ada duit hijau ni je. Okey, silakan. Haziq. Bergantung kepada jumlah wang dan masa, cikgu. Kita boleh memilih sama ada ingin melaporkan dengan saham, amanah saham ataupun hartanah. Jadi itu jawapan anda.
Boleh gunakan ketiga-tiga caranya? Boleh, kalau ikutkan sebenarnya. Jadi mungkin cikgu boleh huraikan sedikit jawapan yang diberikan oleh Haziq tadi. Okey, bergantung kepada, macam soal jawapan Haziq tadi, bergantung kepada jumlah masa, tenaga dan berapakah wang yang dia ingin disimpan. So maksudnya kalau kata kita punya simpanan itu banyak, so kita boleh laburkan kepada banyaklah kiranya. Contohnya macam yang tadi Razif ada cakap kan, kita boleh beli tanah, kita boleh beli rumah. Okey, kalau kata duitnya sikit, so kita boleh mulakan pelaburan kita dengan amanah saham dahulu. Baiklah. Jadi adakah tempoh mendapat pulangan tu akan menjadi satu faktor juga untuk orang memilih ke manakah mereka nak melabur, cikgu? Ya. Okey, macam contohnya lah, sebagai contoh, amanah saham. So dia akan mengambil masa yang lama sedikitlah untuk mendapat pulangan yang agak besar, berbanding dengan kalau hartanah. Cuma kalau kata untuk pelajar-pelajar sekolah, lagi-lagi kalau kata jika baru memulakan pekerjaan, so kita punya simpanan itu masih lagi sedikit kalau ikutkan. Mungkin kita ada beberapa komitmen-komitmen lain yang perlu didahulukan. Bila dah agak-agak stabil, kita boleh menambahkan lagi wang yang kita nak simpan seterusnya, nak melabur. Jadi bagaimana rakan-rakan di rumah setakat ini? Dah fikir-fikir tak nak melabur macam mana? Rakan-rakan kita dah berkongsi tentang jenis-jenis pelaburan yang sedia ada. Jadi boleh fikirkan manakah cara yang terbaik bergantung kepada waktu, jumlah kewangan yang kita punya dan kestabilan kewangan anda. Kita teruskan sedikit lagi, cikgu. Boleh lagi? Silakan, cikgu. Okey, so kita teruskan dengan aktiviti ataupun latihan yang seterusnya. Baik. Jika kita dah tahu apakah jenis-jenis pelaburannya, so kita mesti nak tahu juga apakah nilai pulangan pelaburan kita itu. Okey, so saya nak minta pelajar di rumah, mana-mana pelajar di rumah yang ingin memberi apakah maksud nilai pulangan pelaburan daripada segi perspektif mereka. Angkat kad hijau anda. Siapa nak kongsikan maksud? Okey, silakan Alia. Hasil pembacaan saya, nilai pulangan pelaburan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Return of Investment ialah nilai pulangan atas setiap ringgit yang dileburkan oleh pelabur. Nilai ROI ini akan dinilaikan mengikut peratusan. Baik, terima kasih Alia. Okey, so daripada jawapan Alia tu, so samalah juga maksudnya adalah nilai pulangan pelaburan, nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Ataupun kita daripada segi pengiraannya kita boleh tengok. Maksudnya adalah jumlah pulangan kita bahagikan dengan nilai pelaburan awal. This is berapa jumlah duit yang kita ada lah kiranya. Darab dengan 100. So kita akan dapat nilai pulangan pelaburan. Baik. Kalau kata nak nampak lagi cantiknya, so kita boleh kata, berapakah hasil yang kita dapat? Tolak dengan harga kosnya ataupun berapakah permulaan yang kita mulakannya, bahagi dengan kosnya semula, kita darabkan dengan 100. Baiklah. Jadi saya pun nak tulislah formula ni, mana tahu satu hari nanti saya pun nak melakukan pelaburan, jadi ada nilai-nilai ataupun kos-kos yang perlu saya kira bersama-sama. Kita akan sambung aktiviti kita selepas ini di dalam teras di bawah mata pelajaran Matematik Pengguna, dan tajuk kita adalah pelaburan. Kalau banyak duit, wang besar pun, kalau tak pandai menguruskannya pun, anda akan kerugian. Jadi pelaburan adalah salah satu cabang untuk kita memberanakkan lagi atau memperbanyakkan lagi pulangan kepada diri kita, sama ada untuk jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Baiklah, kita akan bertirak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kalau perlu pergi minum air, minum laju-laju. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Oh, banyak duit. Assalamualaikum semua. Hai, selamat kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Nisa, Cikgu Ainul dan juga rakan-rakan kita dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara, Perak. Jadi jom kita teruskan dengan topik kita hari ini di bawah matematik pengguna iaitu pelaburan. Silakan Cikgu Ainul. Okey, so kita ulang balik sedikit berkaitan dengan nilai pulangan pelaburan tadi. So ini adalah rumus dia macam mana kita nak dapatkan berapakah nilai pulangan pelaburan kita. Baik. So kita pergi seterusnya pada pengiraan ROI yang pertama. So saya boleh Nisa saya bacakan menggunakan short form ROI sahaja. Boleh, tak ada masalah. So untuk soalan yang pertama. Khalid membuat simpanan sebanyak RM10,000 dalam amanah saham teratai pada awal tahun 1 Januari 2019. Pada penghujung tahun, dividen yang diterima oleh Khalid ialah RM700. Kira nilai pulangan pelaburan ROI yang diperoleh Khalid untuk tahun tersebut. Baik. So kat sini kita ada satu perkataan baru iaitu dividen. Ya, dividen. So kat sini kita tulis, dividen lazim yang diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Baik. So macam mana kita nak cari ROI dia? Nisa boleh tahu tak macam mana nak cari nilai ROI berdasarkan rumus kita sebelum ni? Rumus tadi hasil tolak kos bahagi dengan kos darab dengan 100. Jadi di sini kita akan lihat maklumat dalam soalan lah cikgu kan? Ya. So kalau kata kat sini maklumat yang ada adalah berapakah nilai modal awal dia? Modal awal dia adalah berapa tadi? RM10,000. So RM10,000. So berapakah kos berapakah dividen yang diterima ataupun jumlah pulangan pelaburan dia? RM700 cikgu? Ya, betul. Pandai pun Nisa. Maksudnya sekarang Nisa boleh jadi anak murid saya lagi. Ya, saya boleh. ni nampaknya Nanti masuk kelas dengan kawan-kawan yang lain. So kalau kata kita nak tahu pengiraan dia. So di manakah pengiraan dia? So kita boleh tengok di sini. So nilai pelaburan awal RM10,000 seperti yang Nisa kata tadi. Ya. So jumlah pulangan ataupun dividen dia adalah RM700. So macam mana nak jual? Nilai pelaburan awal mestilah di bahagian bawah dan 700 adalah jumlah pulangan. 700 bagi 10,000. Darab 100. Betul cikgu? Ya, betul. Nak tanyalah kawan-kawan betul sekali. ke? Betul ke kira-kira Nisa ni nanti salah pula jawapan. Kalau betul boleh tak bagi thumbs up? 700 bahagi 10,000. Darab 100, betul ke? Nisa boleh tanya juga siapa nak jawab betul ke salah tu. Saya tanya kepada Airil. Airil, betul ke kita nak lihat cara kerja Airil untuk soalan ini? Bagaimana kita nak kira ROI ataupun nilai pulangan pelaburan? Kita lihat jawapan Airil. Silakan Airil. Boleh dekat kertas ke? Ya, saya. Oh, tak apa. Boleh jelaskan saja dengan kepada semua yang menonton. Silakan. RM700 bahagi dengan RM10,000 darab dengan 100. Jadi berapa jawapannya? Kalau dah tekan kalkulator, tin, berapa? 7%. 7%. Betul ke cikgu? Kita tengok adakah jawapannya betul. Baik. Ya, betul. Tepat sekali untuk Airil. Betul depan. Terima kasih kerana bantu Nisa. Maklumlah kita budak baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan. Wah, silakan cikgu. Kita pergi pada so sebelum saya pergi lagi, nilai ROI kita tulis dalam nilai peratusan. So kita tak ada nilai dia dalam ringgit lah. So nilai ROI perlu ditulis dalam peratusan. So sebelum kita pergi yang seterusnya, so jika amanah saham Nisa, ada 3 benda pulangan daripada amanah saham. Yang satu tadi adalah dividen. Yang kedua adalah share bonus. Syarat share tambahan yang diberikan secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Ataupun yang ketiga adalah keuntungan modal. Baik. So kita pergi pada seterusnya pengiraan yang kedua. So boleh tak saya nak minta pelajar dekat rumah yang tolong bacakan soalan ni? Boleh, tak ada masalah cikgu. Kita pilih boleh tak rakan yang akan membacakan soalan ini? Kita pilih nama yang bertuah adalah Azimah. Azimah boleh bantu bacakan soalan untuk soalan yang kedua. Silakan. Cik Salina membeli sebidang tanah di Sabak Bernam bernilai RM100,000 pada tahun 2012. Selepas 3 tahun, Cik Salina telah menjual tanahnya kepada Encik Gunasa Kering pada harga RM175,000. Kirakan nilai pulangan pelaburan hartanah tersebut. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi harga hartanah tersebut.
Baik, terima kasih Azimah. Nisa nak cuba jawab ke Nisa nak suruh rakan-rakan Nisa yang menjawabnya? Yang saya tahu kalau mengikut rumus ROI kita tadi tu 175,000 iaitu jumlah pulangan bahagi 100,000 nilai pelaburan yang asal darab dengan 100. Tapi kita nak minta rakan kita jelaskan jawapan mereka. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita minta Danish. Danish boleh Danish terangkan jalan kira Danish untuk mendapatkan jawapan bagi soalan ini. Silakan Danish. Danish? Kena tulis dalam kertas. Tak apa, boleh jelaskan kepada kita. 700. Soalan dia apa tadi? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Tengok apa ni dia. Saya lupa. Soalan Cik Salina. Cik Salina, dia beli sebidang tanah RM100,000. Kemudian selepas beberapa tahun, dia jual tanah tu dapat RM175,000 harga tanah tu. Kira. Agak berapa peratusan bagi nilai pulangan pelaburan yang Cik Salina dapat? Nampak bersungguh-sungguh dia mengira tu. Bersungguh-sungguh Danish nak mengira. Tak apa, sementara Danish mengira, kita minta rakan yang lain untuk bantu jelaskan jawapan bagi soalan ini. Nisa akan panggil Alia. Alia boleh bantu Danish. Alia jelaskan jalan kira dan juga jawapan yang Alia dapat. Silakan Alia. Bagi mendapatkan nilai pulangan tanah tersebut, RM 175,000 akan ditolak dengan RM100,000. Hasil daripada pulangan tersebut akan dibahagi dengan RM100,000 dan kemudian akan didarab dengan 100. Hasil peniraannya ialah 75%. 75%. Kita lihat. Baik cikgu, kita tengok jawapan dia. Adakah benar apa yang Alia sampaikan kepada kita? Okey, so hasil jualan adalah RM175,000. Ya. Okey, harga belian ataupun kos dia adalah RM100,000. So jadinya RM175,000 kita tolakkan dengan RM100,000. Baik. Okey, sebab dia nak dapatkan berapakah sebenarnya keuntungan dia sahaja. Okey, bahagi dengan RM100,000, so darab dengan 100 dan kita akan dapat jawapannya adalah 75%. Betul jawapan Alia tadi. Tahniah, double thumbs up. Okey, jom kita teruskan. Adis tadi satu soalan dia. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah tersebut? So alang-alang Danish tak dah boleh jawab untuk soalan yang sebelum tadi. Kita dengarkan pula apa pula jawapan Danish untuk faktor-faktor yang mempengaruhi harga sesebuah hartanah. Baik, silakan Danish. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga sesebuah tanah. Silakan Danish. Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga sebuah hartanah seperti kedudukan lokasi hartanah tersebut. Contohnya, harga hartanah akan lebih tinggi berbanding dengan kawasan kampung. Selain itu, keadaan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting. Semakin banyak kemudahan infrastruktur, semakin tinggi harga hartanah tersebut. Baik, terima kasih. Ada dua faktor yang disebutkan tadi, lokasi dan juga infrastruktur. Okey, so kita tengok jawapan kita. Okey, so lokasi dan infrastruktur. Baik. Okey, so betul lah maksudnya. Okey, pelajar kita dapatlah dia mengetahuilah sebenarnya kenapa harga hartanah ni makin lama makin naik. Ya. Okey. So kita teruskan. Yang menguntungkan cikgu. Kalau macam tu saya pun nak beli tanah lah. Boleh, silakan. Banyak lagi tanah ni kat Malaysia ni lagi yang boleh itu. Baiklah. Okey, jom. Kita teruskan dengan soalan praktis. Okey, sebab tadi kita dah banyak sangat soalan tu. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan 1. Yusri membuat simpanan sebanyak RM15,000 dalam amanah saham. Okey, sekali lagi soalan ni adalah berkaitan dengan saham amanah. Okey, yang ditawarkan oleh sebuah bank komersial pada awal tahun 1 Januari 2017. Okey, pada penghujung tahun, dividen. Sekali lagi Nisa, cerita pasal dividen. Okey, kalau kata pelaburan memang kita akan cerita pasal dividen, keuntungan modal, okey, dengan share-nya. Okey, diterima oleh Yusri RM825,000. Okey, kirakan nilai pulangan pelaburan yang diperolehi Yusri untuk tahun tersebut. Baik kawan-kawan, cepat-cepat kita nak kira berapa peratus Yusri dapat di penghujung tahun setelah menerima dividen daripada pelaburan amanah saham sebanyak RM15,000. Semua tulis. Laju je rakan-rakan di rumah bagaimana? Boleh turut sama kira-kira dengan kita dan semak jawapan selepas ini. Kalau ada yang dah siap, boleh angkat kad hijau anda. Mana kad hijau saya tadi? Ataupun duit hijau saya. Ada yang nak kongsikan jawapan?
Okey, nampaknya Razif mengangkat kad hijaunya. Silakan Razif. Jawapannya ialah 5.5%. Bagaimana Razif dapat 5.5% tu Razif? Boleh jelaskan jalan kiranya? Dividen sebanyak RM825 akan dibahagikan dengan jumlah simpanan pada awal tahun 1 Januari 2017. Hasil bahagian tersebut akan didarabkan dengan 100, lalu menghasilkan jawapan 5.5. Ya, kita lihat. ROI dan dalam peratusan, jawapan yang paling tepat ialah 5.5%. Wah, begitu yakin dengan jawapannya Razif. Okey, bagus-bagus, kita lihat. Okey, so kita tengok jawapan dia. Adakah benar? Okey, 825 bahagi dengan 15,000 dah betul dah. Darab dengan 100. Dan jawapan akhirnya adalah 5.5%. Ya, tahniah Razif. Double thumbs up untuk Razif. Tepat dan yakin jawapannya. Nampaknya mereka semua dah memahami macam mana nak cari nilai pulangan pelaburan. Baik. Okey, so kita teruskan. Boleh Nisa kita teruskan lagi, Nisa? tak ada masalah. Okey, so soalan yang seterusnya adalah lengkapkan ruangan kosong di bawah. Okey, so ini kalau kata ikutkan sepatutnya kena tunjukkan langkah pengiraan lah. Okey, so kalau kata ini lebih kepada rumus yang kedua. Ya, okey, hasil tolak kos bahagi dengan kos darab dengan 100. Okey. So, yang ini ada tak rakan-rakan di rumah ataupun Nisa sendiri nak jawab? Kalau saya lah kan, mungkin sebab mata pelajaran ini sangat-sangat baru bagi saya yang dahulunya belajar mengikut silibus KBSM, saya mungkin perlukan bantuan dari rakan-rakan kita. Kita nak lihat adakah pemahaman mereka begitu mantap untuk tajuk kita pada hari ini. Saya tengok jadual ni, alamak cikgu saya dah pening-pening. Kita lihat rakan-rakan kita bagaimana. Ada yang nak kongsikan? Okay. Soalan yang mana satu? So, kita boleh teruskan. Okay, kita teruskan ini dengan soalan yang pertama. Baik. Okey, so ini soalan yang kedua. Okey, yang ni soalan yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, so kita boleh minta rakan-rakan kita untuk menjawab. Okey, so saya dah besarkan dia sedikit untuk ruangan pengiraan. Rakan-rakan di rumah bolehlah untuk menulisnya di ruang ini. Baik. Okey. So, untuk soalan yang pertama, kita nak minta rakan-rakan kita di rumah untuk menjawab soalannya. Boleh Nisa? Okey, boleh. Boleh cikgu saya panggil nama mereka? InsyaAllah boleh ikut dia orang. Okey, kita akan mulakan soalan pertama ni sebab dia dah beri maklumat harga jualan, harga belian dan kita nak cari berapa nilai pulangan pelaburan. Saya nak panggil Airil. Airil jawab soalan yang pertama ni. Boleh Airil? Boleh. Silakan. Jawapan soalan yang pertama ialah 25%. Masukkan nilai ke dalam rumus mencari ROI. 250 tolak 200 bahagi 200 darab 100. Jawapannya ialah 25%. 25%. Kita lihat. Nampak kita sangat jawapannya adalah betul, 25%. Bagus Airil. Baiklah, kita lihat pada yang kedua. Untuk soalan yang kedua, kali ini kita tak akan mencari nilai ROI. Kita akan mencari berapakah harga beliannya. Oh, nilai ROI-nya telah diberi. Nilai ROI telah diberi dan harga jualan telah diberi. So kita nak cari nilai berapakah harga beliannya. Baik. Nampak macam susah tu. Sedikit keliru tapi kita lihat rakan kita ada tak yang boleh jawab. Nak Nisa pilih atau ada yang nak volunteer untuk jawab soalan kedua ni? Kalau tak ada yang angkat tangan, kita pilih. Ada? Nisa panggil lah ya. Nisa panggil nama. Nampak tu ada tangan hijau di situ tu. Okey, Haziq. Haziq yakin nak jawab soalan ini? Silakan Haziq. Haziq nak angkat kertas ke apa ke pengiranya tu? Boleh. Angkat. Boleh. Kalau ada jalan kira yang nak ditunjukkan, boleh tunjukkan kepada kita semua. Nanti rakan-rakan di rumah boleh tengok jalan kira yang Haziq lampirkan untuk kita semak sama-sama. Okey, baiklah. Macam mana Haziq dapat jawapan tu Haziq? Mungkin boleh cerita serba sedikit? RM2,449.50 sama tolak dengan harga belian bahagi dengan harga belian darab dengan 100. 0.065X sama dengan RM2,449.50 tolak dengan harga belian. Harga belian sama dengan RM2,300. Kita semak. Boleh cikgu? Okey, kita semak jawapannya Nisa. Jawapan Haziq. Ya, betul. Jawapannya adalah RM2,300. Betul. Tahniah Haziq. Okey.
Okey, so Nisa, sebelum saya teruskan lagi. Okey, so dekat sini, Haziq menggunakan penggantian nilai X. Okey, sebenarnya student atau pelajar boleh menggunakan apa-apa juga huruf untuk menggantikan harga belian. Baik. Okey. So seterusnya untuk soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni cikgu, kita kena cari harga jualan pula. Ya. Nampaknya macam bertukar. Tadi harga belian, sekarang ni adalah harga jualan. Baik. Nisa rasa nampak macam senang ke atau makin lagi rumit? Saya rasa mungkin jalan kiranya tidak begitu berbeza dengan bagaimana kita nak cari harga belian. Tapi saya nak minta rakan kita yang bertuah, siapa agaknya nak jawab. Kalau nak jawab, boleh angkat kad hijau anda. Kalau tidak, Nisa akan panggil nama. Boleh? Okey, Danish yakin nampaknya untuk jawab soalan ketiga ni. Silakan Danish. Tengok jalan kiranya. Wah, begitu jelas. Kita tunjukkan kepada rakan kita di rumah. Okey, mungkin Danish boleh jelaskan serba sedikit tentang jalan kira yang Danish telah tunjukkan tadi. 2.1% iaitu nilai pelaburan sama dengan harga jualan X tolak dengan 490 harga belian per 490 darab 100. Baik. Dapat 9.45 sama dengan X harga jualan tolak 490 harga belian, dan jawapannya ialah X sama dengan RM 459.45 sen. Okey, baik. Danish sementara tu boleh tunjukkan dahulu di skrin jalan kira Danish tadi sementara kita semak di slide cikgu. Silakan cikgu. RM459.45. Okey, jeng jawapannya Nisa. Okey, tepat sekali. Ya, betul. Tahniah Danish. Double thumbs up. Kita dah jawab 3 soalan daripada jadual ini. Kita akan teruskan untuk menjawab soalan-soalan seterusnya. Yang lain yang masih belum menjawab tu bersedia. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kita tinggalkan anda dengan 3 soalan yang masih belum dijawab. Jadi rakan-rakan kita yang lagi 3 orang tu, kita akan teruskan. Boleh cikgu ya? Boleh, tak ada masalah. Baiklah, soalan seterusnya di mana harga jualan dan harga belian dah diberi. Kena cari ROI. Ni mudah nampaknya. Memang sangat-sangat mudah Nisa. Jadi antara Alia, Azimah dan Razif, siapa yang nak jawab soalan yang keempat ini? Boleh angkat kad hijau anda. Siapa angkat kad hijau tu? Azimah. Silakan Azimah. Beri jawapannya sahaja Azimah. Berapa yang Azimah dapat ROI ni? Berapa peratus? Jawapan dia 43%. 43%. Okey, kita tengok dulu. Adakah jawapan Azimah itu betul? Baik. Okey, so tepat sekali. Jawapannya adalah 43%. Okey, so cara dia adalah sama seperti soalan yang pertama tadi. Kita masukkan sahaja dalam rumus ROI. Okey. So, untuk yang seterusnya Nisa, kita teruskan dengan soalan yang ke-5 dan 6. Ke-5. Siapa nak jawab soalan yang ke-5? Angkat kad hijau anda. Razif ke siapa yang masih belum jawab? Antara Razif dan juga Alia. Siapa nak jawab soalan nombor 5 ni? Di mana harga jualan dah diberi, ROI dah diberi, kena cari harga belian. Silakan Alia. Jawapannya sahaja. Jawapannya sahaja Alia. Jawapannya RM750.
RM350. 700, maaf salah dengar pula. Okey, silakan cikgu. Okey, so kita tengok jawapan dia. Okey, alhamdulillah. So jawapannya 750. So maksudnya student Alia fahamlah macam mana kita masukkan nilai dalam rumus ROI. Dan untuk soalan yang terakhir Nisa. Soalan kita teruskan terakhir. dengan soalan yang terakhir. Kita tinggal dengan Razif sahajalah. Tidak itulah ada orang lain pilihan sudah. Tu nampaknya tu. Silakan Razif, jawapan anda. Jawapannya ialah RM1,124.75. RM1,124.75. Adakah betul jawapan Razif itu? Okey, so RM1,124.75. Tepat sekali ketiga-tiga jawapannya. Betul. Cikgu, saya ada satu soalan sedikit boleh cikgu? Okey, apa mungkin dia, apabila kita melihat rumus dan diberi harga jualan, harga belian ataupun pelaburan awal dan kos pulangan, mungkin mudah. Tapi kalau tiba-tiba alamak ada sesetengah informasi yang tidak lengkap seperti harga belian juga harga jualan, mungkin ada pelajar yang sedikit terkeliru bagaimana nak menggantikan X di dalam rumus tersebut. Mungkin cikgu boleh jelaskan secara ringkas, cikgu? Okey, so kalau kata rumus asal dia adalah harga hasil tolak dengan kos bahagi dengan kos. So kita kena ingat kalau kata kita nak gantikan nilai X ni adalah bergantung kepada di manakah kedudukan harga jualan dan harga belian. Okey, so ikut rumus dia. Kalau kata kita nak cari harga jualan, so maksudnya X di depan. Okey, seperti contoh soalan nombor 6 dengan soalan X di depan sebelumnya. iaitu hasilnya, Okey, so kalau kata kita nak cari harga belian, so X ni akan duduk pada dua tempat. Sama ada iaitu di atas dan di bawah. So pelajar kena ingatlah kedudukan-kedudukan dia. Okey. So jangan lupa bahawa rumus dia tetap sama sampai bila-bila, tidak akan berubah-ubah. Betul tu. Jadi sebenarnya cikgu kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Dalam pada saya duk mengira lah duit saya nak buat pelaburan ni, nak kira ROI berapa. Jadi saya nak minta cikgu untuk berikan kata-kata akhir dan juga mungkin rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari sepanjang 1 jam ini. Okey, so saya rasa tak semestinya saya kena bagi dulu kan. Apa kata kita dengar rumusan daripada anak-anak murid kita sendiri. Mereka yang belajar, mereka yang kena sepatutnya tahu apa yang mereka telah pelajari. Boleh, tak ada masalah. Kita akan lihat pemahaman mereka terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi siapa nak kongsikan rumusan untuk hari ini, boleh angkat kat hijau. Macam Nisa duk angkatlah duk hijau ni ya. Siapa nak kongsikan rumusan? Okey, silakan Danish. Banyak yang saya dapat pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah pelaburan merupakan satu langkah alternatif bagaimana kita menambah keuntungan ke atas simpanan kita. Yang kedua, terdapat 3 jenis pelaburan iaitu saham, amanah, saham dan juga hartanah. Baik, terima kasih Danish. Dapat mengetahui cara macam mana nak banyakkan lagi duit kita yang sedia ada. Baiklah, seterusnya ada lagi tak rakan-rakan kita yang nak kongsikan apa yang anda telah pelajari setakat ini? Boleh angkat kat hijau. Okey, silakan Azimah. Sama seperti dikatakan oleh rakan saya sebentar tadi, pelaburan adalah salah satu cara untuk kita memastikan kehidupan masa hadapan kita dan keluarga lebih terjamin. Banyak ilmu yang perlu kita ketahui untuk melaburkan simpanan. Baik, terima kasih. Untuk jaminan masa hadapan. Ada lagi ke cikgu yang nak kongsikan rumusan? Kita tengok, adakah kad hijau, tangan hijau itu masih diangkat? Ya, silakan Alia. Setiap pelaburan pasti ada risiko. Kenali dengan baik setiap risiko yang akan terjadi supaya pelaburan kita lebih selamat. Selain itu, ingatlah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan, antaranya keadaan ekonomi, lokasi dan juga situasi politik. Beringat-ingat dahulu sebelum apa-apa terjadi. Ya, terima kasih. Itu dia rumusan daripada rakan-rakan kita. Sedikit kata-kata akhir daripada Cikgu Ainul. Silakan Cikgu. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada saya bahawa ingatlah bahawa jika kita punya simpanan, so kita boleh memperbanyakkannya dengan pelaburan. Tapi daripada pergi pelaburan ini juga, kita boleh jadikan dia sebagai simpanan. So beringat-ingat seperti yang Alia kata tadi, beringat-ingatlah dahulu sebelum apa-apa terjadi. So kita sediakan payung sebelum hujan tiba. Sebelum hujan, betul.
Betul tu. Jadi diharapkan rakan-rakan di rumah telah mendapatkan sedikit sebanyak pencerahan terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini di bawah topik pelaburan, dan yang penting bagaimana nak mengira ROI, iaitu nilai pulangan pelaburan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton kami di Teras pada hari ini. Terima kasih Cikgu Ainur, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Utara Perak. Terima kasih banyak-banyak di atas bantuan yang telah diberikan. Banyak yang Nisa telah pelajari pada hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari di saluran Didik TV ini bermanfaat buat anda semua, bukan sahaja di dalam peperiksaan, malah di dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah adik-adik kerana telah belajar mengenai pelaburan pada hari ini. Ini adalah satu inisiatif luar biasa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk adik-adik dapat ilmu pelaburan ini lebih awal. Pendedahan awal mengenai pelaburan ini penting supaya kita dapat belajar asas cara menggandakan wang. Secara asasnya, beli murah, jual dengan harga mahal, baru dapat untung. Menarik kan? Oleh itu, jom kita belajar bersungguh-sungguh mengenai pelaburan ini untuk dapat keuntungan yang lebih tinggi, dan juga supaya kita bijak memilih jenis pelaburan yang sesuai dengan kita. Yang paling penting, pastikan kita tahu ilmu yang betul mengenai pelaburan yang akan kita buat, matlamat pelaburan, dan juga strategi apa yang akan digunakan. Selamat belajar dengan ceria. Jadi cikgu harap topik keuangan yang awak dah belajar tadi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua. Cikgu cadangkan untuk permulaan anda semua boleh cuba uruskan perbelanjaan harian masing-masing. Sebagai contoh, tetapkan berapa ringgit perlu disimpan, berapa ringgit perlu dibelanjakan. Jadi, bila dah pandai uruskan keuangan dengan betul, bolehlah mulakan pelaburan. Tapi perlu diingat, pelaburan ni ada untung, ada rugi, ada risiko. Laburlah dengan bijak dan berilmu. Didik TV KPM